tunjuk nanti video. Kau tak nanti dia mungkin 3 jam nak tercari-cari kan. Susah kan. Dah ready. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Dah rekod okay. Okay, ini interface dia lah interface untuk apa lead simulator. Okay, saya pergi pada atas ni. Nampak yang ni nampak dalam handphone awak nampak semua boleh Okey, yang ni mula-mula kita pergi kat sini dulu Yang ni kalau kita gunakan mouse lah kalau kata kita klik kat sini tu, okey kita boleh macam ni lah untuk zoom in, zoom out Ini untuk function ni. Pertama ni, itu function dia. Yang kedua ni kita boleh rotate. Ini yang kedua. Yang kedua ni kita boleh rotate. Saya boleh laju sikit lah sebab awak nanti gunakan saya ajar boleh laju sebab awak nanti kalau sebab kita record. Jadi awak boleh gunakan video tu dah. Kalau lama awak rekod tengok balik saya buat laju, ajar laju je lah Okey, ni boleh pusing-pusing sebagainya lah rotate sebagainya. Okey, yang ni untuk macam pen ni untuk pen. Yang ni button ni untuk pen. Okey, dan apa fungsi ni pula Yang ni kalau kita klik kat sini mouse ni yang ni tak nampak, awak tak nampak, saya tak nampak, tapi sebenarnya awak boleh main pada mouse awak sendiri. Di mana kalau left ni saya tekan left mouse, saya tekan left mouse dia akan jadi pen. Ini mudah lah, yang ni saya rasa mudah. Kalau guna ni lagi mudah ini kalau saya guna left, saya tekan hold, saya tekan left mouse hold, dia akan jadi macam ni. Dan kalau saya tekan right mouse dia boleh rotate lah right mouse. Ni sekarang saya tekan right mouse right mouse ni banding kalau awak nak klik kat atas ni kan, nak klik sini, nak cari lagi leceh. Guna mouse senang. Gunakan, saya cadangkan gunakan mouse ni senang. Ini kalau gunakan komputer lah Kalau gunakan handphone terpaksalah klik kat atas tu. Okey. Dan kalau awak tekan roll mouse yang tengah tu ada roller kan, tengah mouse ada roller, itu untuk zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Yang tu. Okey, dan sepanjang nanti untuk sesi latihan ni saya akan gunakan mouse lah. Saya akan guna mouse lah, senang saya punya tu. Bila dah bergerak macam tu awak tahulah ini saya gunakan mouse dan sebagainya. Okey. Dan sini ada ni kamera. Okey, kamera ni untuk mudahkan kita lah untuk mudahkan, ni memang baguslah dia ada function sini untuk mudahkan kita nak buat nanti untuk kuliah lead. Tapi kalau awak klik sini awak tengok apa ni macam tak clear Okey, tapi saya ke kanan dulu yang ni nanti yang lain-lain tu saya ni tak apa, saya ke kanankan dulu. Saya gerakkan dulu. Nanti awak akan nampak lah. Ini saya takkan sendiri, saya tunjukkan satu balik nanti awak akan nampak lah apa yang tu. Okey, kalau saya tekan video ni awak nampak tak ni? Oh mungkin tak nampak lagi Okey, saya lagi. View mana tu? Awak nampak tak? Ni baru kawan nampak jelas lah kan? Ni dekat mana ni? Nampak, boleh bayang tak ni? Maknanya sebenarnya dia akan terus zoom, dia terus dekat ni. Dia akan terus dekat ni. Dekat bahagian sini ni. Dia terus dekat atas ni, dekat sini. Dia terzoom terus. Jadi senanglah, jadi awak terus bila nak buat lead machine tadi terus tekan ni video kat sini. Itu untuk kemudahan awak lah untuk nanti. Kadang-kadang sebab dia simulation kan, kadang kita nak duduk kat sini kan. Dan kadang kita duduk dekat sini, nak zoom dekat sini tengok dah settle ni, lepas tu nak terus nak buat lead kan, nak tarik, nak ghostan, nak apa leceh kan. Okey, jadi apa dia dah buat kat sini. Jadi bila nak buat terus dah buat coordination lead terus. Okey, ni function ni. Video ni bagus untuk function video ni. Okey. Dan yang ni untuk ni lah bunyi lah ni untuk apa bunyi lead machine ni. Okey, untuk online ni awak tak dengar lah bunyi sebab saya boleh dengarkan bunyi lead machine ni tapi dia nanti saya punya mikrofon tak boleh berfungsi. Sebenarnya dia salah satu je sebenarnya boleh. Jadi mungkin tak dengar lah bunyi dia, tapi awak akan dengar lah dekat rumah akan dengar. Ini untuk on off lah bunyi untuk operasi ni bunyi dia. Ini copyright lah, ni tak ada apalah, ni yang orang yang buat ni lah. Terima kasih jugalah kepada yang ni apa tu yang developer ni. Dia buat untuk lead simulasi ni. Dan yang ni untuk bahasa, tak ada apa-apa, ni bahasa Rusia. Ni Rusia atau Inggeris bahasa Rusia atau bahasa Inggeris. Okey, kita ambil English lah kalau siapa yang tak faham bahasa Inggeris tapi faham bahasa Rusia, awak boleh ambil yang ni lah, pakai bahasa Rusia okay. Yang ni untuk minimum ni untuk dia punya ukuran lah ukuran semua dalam bentuk sama ada inci ataupun inci atau jadi kita gunakan untuk kita punya ni untuk dan info ni sinilah yang nampak tak yang ni yang ada maklumat ni
info ni. Perlulah, kadang-kadang perlu juga. Memang lebih lagi kalau macam kita bila nak buat bila kita nak tukar, nak buat apa trade nanti, memang perlulah ni nak tengok kan ni setting dia betul ke tidak sebagainya. Okey, info ni. Okey, yang ni pula, yang ni untuk awak boleh tengok ni, kalau ni workpiece contour contour. Okey. Yang ni workpiece ni, contour ni, yang ni untuk supaya awak boleh tengok dia punya ni. Saya boleh zoom dekat kan. Awak boleh tengok nanti kalau yang dia nampak macam simple macam ni, tapi kalau katakan bila kita buat lubang dan sebagainya dalam ni, yang tu kita perlukan. So kata tak nampak kalau macam ni, kita buat lubang dalam tu tak nampak lubang. Ni dia ada nampak lubang dalam lah. Mana bila kita kata kita gerudi kat sini, nanti benda ni akan berubah lah. Kita dapatlah tengok dia punya dalam dia tu. Jadi tak perlulah nak pusing-pusing kan, leceh nak pusing tengok ada lubang berapa dalam sebagainya. Masa kita nak buat boring, dipanggil boring kalau istilah teknikal dia betul, boring. Masa nak boring boring untuk buat lubang dalam dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang bahagian tepi sini. Yang ni boleh belah kanan yang belah kanan ni pula. Okey, saya tutup dulu. Okey, yang ni untuk yang ni untuk yang inilah ni. Untuk pusing benda ni. Jadi kalau nak pusing dia, bila kita klik sini dia akan keluar untuk benda ni, untuk jadi kita boleh pusing. Nampak dia pusing sini. Sama ada kita pusing kiri atau kanan, dia akan gerak lah. Dan kita boleh sama ada kalau nak perlahan atau, tapi untuk bila kita nak buat lead machine, operasi melarik itu dia mesti satu. Dia tak benarkan lah. Kalau 10 macam mana kan, laju sangat. Okey, ni kita boleh inilah, boleh sama ada nak ke depan atau belakang. Kita klik kat sini, lepas tu kita boleh buat dan dia akan gerak. Dan apa fungsi yang ni? Yang ni nanti saya akan, masa kita nak buat nanti melarik, nanti saya akan terangkan lah. Yang ni kita nak reset balik. Kata contoh kita dah ni kita dah set kita punya ukuran dia dekat sini, jadi kita kena reset dah kosong. Senang lah, nanti bila kita nak masuk, kata ni dah nak set dia. Okey, jadi kita nak 2 mm contoh, 3 mm. Jadi senang lah, kita pusing je lah. Kita nak 2 mm, senang. Kita reset, lepas tu terus 2 mm. Kita akan masuk, kita nak lead ke dalam tu, dalam keadaan 2 mm. Macam tu senang dia punya ni. Jadi guna dia untuk reset dia punya ukuran dia. Okey, dan saya tutup. Okey, yang ni untuk yang dipanggil wheel wheel lah kan, wheel dia punya dia panggil apa ni? Saya dah lupa istilah dia. Ni untuk yang ni. Okey, kita dia punya ni kat sini. Boleh buka lah sama ada ni. Bed apa saya lupa kan dia punya tu. Okey. Dia punya ni. Okey. Kejap. Kita boleh tengok dekat dalam ni. Sekejap, saya buka. Istilah-istilah dia nanti kat dalam ni. Sorry. Kan. Dekat dalam ni ada. Sorry. Dalam ni ada. Ini nombor 16. Saya dah lupa istilah dia. Hand wheel. Travel. Sandal, travel, hand wheel. Ni hand wheel lah. Panggil hand wheel. Okey, yang ni kita boleh inilah yang ni pun sama function dia boleh ubah sama ada buat 1, 2 bagai untuk buat dia nak speed dia dah speed dia, laju ataupun pelan dia. Pelan dia 1. Ni pun boleh set lah dia punya ukuran sebagainya. Okey. Yang ni pula, ini untuk tailstock dia dekat belakang ni. Okey. Oh sorry, yang ni bukan, yang ni tak boleh kita try. Ini untuk test stock saja. Itulah untuk test stock. Test stock ni untuk dia punya yang ni dead kan? Dead apa? Dead. Allah, saya silang dah lupa dah. Dia panggil dead. Dah lama tak ni. 34 dead center. Ni untuk dead center. Dead center. Ataupun ni dead center ni untuk nak letak center kan, untuk kita buat mata alat dan sebagainya kan, ataupun kita nak gunakan dead center ni untuk kalau bahan kerja panjang kan, kita kena
kena landaskan kat sini lah kan. Okey. Dan sini juga, dekat sini tail stalk ni kita boleh letakkan untuk drill kan. Untuk nak drill pun gantikan lah untuk mata alat grudi nanti kat sini. Okey, yang ni kita boleh, ni lah, ni untuk nak keluarkan dia punya tu. Nanti kalau kita nak grudi ke apa semua, nanti kita boleh tukar masukkan grudi punya mata kat sini. Dan kita boleh letak kat sini lah, dekat ujung dia ni, dekat tail stalk ni. Dan dekat sini dia ada, ni lah, ada untuk, sebab yang ni untuk supaya, kalau macam ni boleh gerak kan. Okey, kalau masa awak nak grudi, awak tak boleh lah biarkan macam ni, dia kena kunci kan, dia punya tu, tail stalk ni, kunci. Dia dah tak boleh gerak. Ni dah tak boleh. Saya letak kiri kanan dah tak boleh dah. Tak boleh gerak. Okey. Tapi yang ni tak fungsi lah. Yang ni tak ada. Mungkin tak sempat kot dia nak buat sebenarnya. Patut yang ni dia boleh kunci dia punya ujung ni. Dia punya dead tadi. Dead. Dia punya tu. Dead center tadi tu dia boleh kunci. Okey. Yang ni untuk stock. Function. So, okey. Yang ni untuk yang bahagian kecil ni. Longitude apa dia panggil longitude lim apa macam tu saya tengok boleh, kita boleh tengok 18 longitude feet lim longitude feet lim. Okey, itu film yang ni untuk yang ni, jadi kita boleh tarik lah, sama juga fungsi dah boleh pusing. Ini untuk ni lah, untuk apa tu, untuk buat melarikan yang kecil yang ni biasa kita buat masa nanti nak buat trade kan, kita gunakan yang ni lah, guna longitude feet lim. Okey, yang ni okey, dia pun sama, dia ada dia punya nak set, nak laju perlahan dan sebagainya. Okey, seterusnya yang ni yang ni apa fungsi dia? Yang ni kalau kita nak tukar sudut sudut kita punya mata alat kita, jadi kita yang senang lah, biasa kita kena buka sebagainya. Ni untuk yang ni senang lah, kita boleh terus ni nak tukar dia punya angle dan sebagainya, angle dia ni kita pakai ni angle, tukar angle sebagainya. Okey, sekarang ni saya letak kosong lah, kosong. Okey. Yang ni dia tak ni lah, ini dia tak beri lah, ni untuk free punya, dia yang ni dia tak beri, tak apa. Okey. Seterusnya yang bahagian kiri ni pula. Okey, yang ni dah ni. Okey, untuk bahagian kiri ni, bawah ni, kiri ni. Ini untuk nak ni lah, kita nak apa tu, gerakkan dia punya bindu ataupun cak bindu cak ni kita nak gerakkan. Tapi sebelum tu kita on lah sini tekan ni, nampak tak yang ada keluar warna hijau ni. Okey, kita tekan kat sini untuk on. Dan biasa dah ada bunyi lah sikit lah, ada bunyi kalau kata di sini mungkin awak tak dengar lah, untuk orang lain tak dengar, tapi saya ada dengar sini ada bunyi bila on. Kita boleh off, ini on off mesin lah, mesin kat sini. Kalau kita off dekat sini memang tak boleh lah, tak fancy lah kan, kita tarik-tarik tak ada lah fungsi kan, dia punya bindu dia pun tak boleh nak pusing. Tapi bila kita on dulu, okay, dan kita tekan sini, dia akan pusing, dia akan boleh pusing. Okey, dan kalau kita nak berhenti, tekan bawah je lah, tekan tengah, macam dia tak ni, dia tekan tengah sini. Ataupun dia boleh gunakan kat sini atau kat sini pun boleh kita boleh guna sini. Kita boleh gunakan klik kat sini pun boleh, ataupun kita boleh terus dekat sini lah, dekat atas sini, ataupun gunakan mesti sini. Yang mana senang lah. Kalau senang kat sini lah, senang kan, on off sebagainya. Kalau ni kita tekan kat sini. Okey, dan ini ikut macam ni, ikut lawan arah jam. Dan awak tekan sekali dia akan stop, tekan yang bawah ni dia akan ikut arah jam. Tadi lawan jam ni ikut arah lawan jam Okey, yang ni untuk kita ni dipanggil feed selector feed selector ni kalau saya dekat sini, awak tengok dekat sini dia akan berubah kalau saya tekan on off. Okey, feed selector ni yang ni kita akan gunakan untuk nanti masa nak buat trade. Nanti saya akan terangkan jelas, nanti masa nak buat trade nanti saya akan terangkan dengan detail lah macam mana cara kita nak gunakan. Ni pun senang lah, feed selector ni pun senang juga. Kita boleh gunakan feed selector ni. Okay. Yang ni untuk buat trade nanti. Okey, yang ni coolant Patutnya dekat sini dia ada air keluar, coolant ni. Tapi yang PC saya tak boleh keluar. Mungkin saya tengok dalam handphone keluar lah. Dalam PC ni saya tak tahu. Masalah PC saya masalah dan sebagainya. Tapi dalam handphone memang ada lah. Ada, kita boleh alih-alih lah kita punya coolant kita tu. Okey, yang ni kita anggap ada air lah. Ini ada masalah teknikal sikit lah. Okey, ni boleh on off lah. On off. Ni patut dia ada keluar kat sini air sini. Ni untuk coolant. Okey, saya pergi pada yang fungsi yang belah kanan ni pula. Yang belah kanan ni
Yang belakangan ni kita untuk on off lah. Yang ni untuk yang automatic lah, untuk automatic, gerakan automatic Yang ni kalau biasanya kalau untuk proses belajar, kalau dekat politeknik ni kita memang kita minta supaya jangan buat lah. Jangan gunakan fungsi ni lah sebab ianya akan bahaya lah, akan merosakkan mesin kan. Kalau kita tak cakap lah kan. Tapi yang ni simulator tak apalah, kita boleh try lah Okey, yang ni dia boleh ni lah kalau awak tekan sini tapi sini dia on ni. Sebenarnya kalau kita boleh guna ni on off ni. Apa tak on off ni. Okey. Ni tekan kat sini pun boleh, kat sini. Dia tak gerak ni. Oh, gerak. Ni gerak. Tu nampak? Yang ni. Nampak kan? ni, nampak. Gerak kan. Okey. Dia kalau saya tekan kat sini pun boleh. Ni on off lah, on off. Ni tengah on ni off. Saya tarik balik lah. Dan kalau sebenarnya kalau saya tekan lagi ni macam ni, memang dia tak gerak, dah tak ada apa-apa lagi dah. Dia tak gerak pasal apa? Dia dah ke belakang habis dah tak boleh lagi dah tak ada lagi. Okey, jadi kalau nak ke depan lah, ke depan klik ni dia akan pergilah. Tekan ni. Tekan. Dia akan ke depan lah. Okey. Ataupun dia boleh ke kanan ke kiri lah, ke kanan ke kiri macam tu lah. Dia sama juga kalau kita tekan sekali dia stop macam ni, stop, ada ke kiri dia akan gerak. Yang ni automatic lah automatic. Yang ni macam automatic punya tu. Dia gunalah pada sini. Okey. Dan sebenarnya kita boleh juga gunakan kalau kita boleh, saya rasa kalau awak tengok dekat dalam rujukan kalau awak tengok dalam muka surat 11 awak tengok dalam muka surat 11 dalam nota awak cuba buka dalam muka surat 11 dalam nota awak tu. Saya buka. Kat dalam user manual user manual ni tapi saya dah download jadi saya boleh buka terus user manual dia. Kalau tengok dekat muka surat 11 dia ada shortcut key dekat sini. Yang shortcut key, awak ada kan? Awak ada. Saya tak payah tunjuk kat sini Saya dulu tunjuk sini, jadi awak saya letak tempat sebelah sana lah. Saya ada dua screen dekat sini. Komputer saya ada dua screen, jadi saya dah boleh tengok. Sebab tu saya suruh itu awak print ataupun awak ada lah, awak dah ada punya untuk tengok muka surat sebelah. Kalau tak ada, tak print, tak apa lagi, awak buka balik yang website tu, buka user manual tu. Buka user manual, nanti awak tengok dekat muka surat 11. Okey, dekat situ dia ada shortcut key Maknanya sekarang ni kalau saya buka dekat sini, okey, lab machine ni. Ini sekarang ni saya gunakan keyboard keyboard. Saya gunakan keyboard. Nampak tak? Saya tekan W. W saya kena sini saya tekan untuk kita tambah laju ini saya tekan huruf S dia ke belakang ke depan. Nampak tak? Dia boleh ataupun ke kiri kanan. D A D A D mungkin ni tak nampak kalau kita pergi dekat mungkin nampak kat sini lah kalau maknanya kalau saya tekan sekarang ni nampak tak? Dia gerak sikit lah tak apa-apa laju sangat kan. Ini mungkin nampak kan, ni W, ni sekarang saya guna keyboard okey, dia ada key maknanya simulator ni dia ada shortcut key pun ada, senang lah dia gunakan. Kalau keyboard tekan W ke depan, okey, yang D ni ke kanan dan A ni ke kiri, S ke belakang, ni saya tengah S dan boleh juga kalau nak laju ni lah kita boleh gunakan Z dengan X Z dengan X ni X, saya tekan X ni ke kanan ni, Z ni ke kiri sebagainya. Kita boleh gunakan juga shortcut keyboard, senang lah ke keyboard Wah, biasa kalau main game kan guna keyboard kan senang kan, lebih senang Okey, seterusnya kita tengok yang interface yang belah kanan belah kanan. Yang ni intro lah ini dia punya semua yang dia namakan lah dia punya part-part dekat sini, semua ada nama kat sini, itu intro dia. Dan dekat sini tempat yang untuk awak nak save lah. Kalau awak sekarang ni kalau nak buat new project, awak boleh buat lah. Sekarang ni awak buat new project Macam saya sekarang ni kata kita boleh buat new project, kita buat kat sini. Okey. Contoh sekarang ni saya nak buat new project lah. Project new project, saya buat klik kat situ lah, new project. Dan nanti bila dah sudah nanti saya save project ni. Save.
Sistem lah, kata contoh untuk kelas kelas boleh save boleh save. Okey, yang seterusnya yang untuk kita punya bahan matalat lah untuk matalat, dan untuk matalat bukan matalat apa tu, bahan kerja, workpiece bahan kerja. Dan untuk makluman dia ada limit lah. Benarkan cuma macam ni, dia tak boleh tukar. Length ni cuma 100 saja. Okey, 100 saja. Jadi kita boleh gunakanlah dia punya yang apa yang ada lah. Okey. Dan kita ni boleh lah, dia tapi ada maksimum tak sih? Besar lah maksimum dia 200 lebih. Ni boleh cukup lah untuk yang projek yang akan kita buat ni nanti. Dan offset ni untuk dia boleh nak masuk ke dalam atau keluar ni. Ni offset lah. Biasa kita tak keluar habis pun tak apa, tak masalah lah. Cik, okay. Nak tanya. Yang bahan kerja tu boleh kita balikkan tak kat dalam simulator ni? Oh, boleh. Dia ada dekat mana mana dia punya tu? Dia boleh balikkan. Mana dia punya ni? Function kat sini function ni. Alamak, mana tadi? Sekejap. Dah tak ada asal tak ada. Dia ada dekat sini betul ada. Dia ada, kita nak terbalik bahan kerja. Oh, masa dekat sini lah. Nanti sekejap. Macam tak ada. Alamak. Patut dia dekat sini dekat area sini, dekat belah kiri bawah tu. Asal tak ada. Dekat sini ada pula. Ni. Saya tak tahu, places saya tadi baru tak ada. Ni, nampak tak ni? Yang ni. Yang ni kan? Ini kita nak terbalikkan. Contoh kita nak ni lah. Ini kita nak keluar kan. Ini offset lah. Kita nak keluar. Kita nak masuk dalam kan. Memang yang ni bawa awak ni lah. Yang ni memang kalau tak biasa memang awak akan. Okey, yang ni kita terbalikkan lah. Barang kerja ni. Nampak tak? Ada beza kan? Yang tadi untuk new project saya tahu sebab apa tak ada. Wah, saya kena pakai project ni lah. Tak tahu cik, maybe kena save dulu cik. Ada. Mungkin lah. Tak apa. Nanti ni boleh tukar lah boleh terbalik. Ini dia punya nak terbalik, tarik ke dalam sebagainya. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, ini bahan kerja okey. Ada apa pertanyaan? Tak ada. Ini workpiece. Nak buat petak macam mana? Nak buat apa? Petak macam mana maksudnya? Yang ada encik bagi gambar tu, gambar raja tu dalam bentuk skru. Nanti kita gunakan matalat. Dia ada nanti saya akan tunjukkan. Nanti kat belah kanan ni nanti saya tunjuk, habiskan dulu nanti kan kita tunjukkan Okey, yang nanti kita nak buat bertrade lah, nak betul larik, nanti kita gunakan yang ni lah. Ni dia punya tool, dia punya ni toolbit dia toolkit atau toolbit dia. Yang ni macam-macam lah. Yang ni dalam ni ada macam-macam yang boleh. Tapi yang ada lock lah. Kalau nak boleh dia buka dia punya ni, kalau awak nak buka yang bukan apa trial kan, ini trialnya kan dia ada banyak lock apa kan. Kalau yang betul punya yang awak beli punya, dia buka lah semua ni yang ni awak boleh gunakan semualah fungsi dia ni. Tapi dah harga dia pun tak mahal, RM12 macam tu je, RM12, RM15 macam tu harga dia untuk kita nak beli yang dia punya yang ni lah untuk lathe machine, untuk yang apa yang betul punya okey. Tapi yang ada kita gunakan yang ada je lah. Okey, yang ni untuk turning ni matalat yang ada dan matalat ni semua yang apa tu carbide lah, jenisnya carbide semualah. Senang lah awak. Biasa kalau patutnya biasa kena asah bagian kan. Ini carbide yang dah ready. Okey, ni untuk turning ni semualah ni yang kita boleh guna untuk facing, matalat facing, matalat untuk turning pun ada macam-macam jenis lah, turning. Okey. Dan juga yang shaping ni shaping ni macam awak nak buat macam lurah lah, lurah tu bentuk ada bulat ujung. Okey, shaping, turning lagi, matalat untuk turning, turning. Dia turning dengan facing ni macam lebih kurang sama je lah, sebenarnya lebih kurang sama. Okey, ni untuk facing, Okay. Yang ni matalat untuk groove ni untuk macam nak potong ataupun awak nak buat lurah lah, bentuk lurah kan. Potong ni untuk groove ni. Okey, groove untuk lurah. Yang ni untuk cut off cut off ni untuk awak nak nanti nak potong. Sebab sekarang ni contoh sekarang ni untuk awak ada dua projek kan. Ada dua projek. Saya tunjuk kat sini awak ada dua projek. Satu yang belah yang 3.1 tu,
Okey, yang tu ada satu lagi yang 3.2 kan. 3.2 tu untuk nak buat ulir dalam lah, trade kan, trade dalam tu, internal kan, internal trade tu. Okey, yang tu nanti awak kena potong lah. Potong bahan tu sebab yang ni panjat awak 100 kan. Jadi awak nak gunakan 20 saja. Dia punya ukuran awak punya bahan untuk projek awak tu 20. Jadi nanti kita gunakan ni lah untuk potong. Untuk potong nanti cut off. Kita gerudi, nanti kita gunakan alat ni untuk cut off. Okey, dan sini juga ada alat untuk trade lah. Trade. Alhamdulillah lah dia beri Trade pun dia beri untuk, dan trade ni pula yang dia beri percuma tu dia boleh beri untuk untuk external trade dan juga internal trade. Dua-dua ada, boleh cukup yang dia beri free tu. Dia boleh ni untuk boring. Boring pun ada. Nanti kita kalau tak, kita sebab boring ni biasanya sebab kalau katakan untuk mata guri tu tak sesuai dengan saiz yang kita nak jadi kita kena boring. Ini untuk groove groove. Okey, ni trade. Trade ni untuk external, ni untuk external trade lah. Ni masalah untuk external trade. Okey. Okey, seterusnya ni kita punya, ini untuk kalau yang ni tak nampak kat sini, saya nampakkan alih kat sini. Ini untuk ni lah. Untuk kita nak untuk kat test stock kita kan nak tukar. Saya dekat sikit supaya awak nampak. Okey, ini untuk date center. Ni date center ataupun ni. Dan date center ni pun dia ada, ini dia tak ada satu size Tapi kalau untuk drilling ni dia ada ni boleh size. Tapi maksimum dia pergi 30 lah, 30 mm diameter. Dan ini untuk offset lah sampai nak keluarkan ke dalam sebagainya lah. Biasa kita keluar habis lah, senang offset keluarkan habis. Jadi bila kita nak gudi tu senang lah nanti. Okey, ini dekat test stock punya dia untuk gudi nanti. Saya tak ada. Okey. Dan yang ni untuk awak nak semak ukuran awak punya bahan kerja nanti. Ni ada tulis dekat bawah ni, dia tulis lah berapa diameter dia dan juga length. Length ni tarik sini lah. Length dia. Berapa ukuran panjang sebagainya. Ni untuk ukuran dia. Ni yang seluruhnya key lah. Ini key untuk kalau awak ada license sebagainya lah. Okey. Okey, ada apa pertanyaan tak tentang yang ni? Okey tak? Okey, ini baru ni ini baru, ni kalau ikut ni topik utama ni, baru introduction to simulation Okey. Simulator introduction to simulator. Cik Razak, ada pertanyaan tak? Cik Razak nanti inform saya bila nak berhenti dah nak berhenti dah ni. Boleh saya stop record Saya rasa nanti tanya dulu. Pelajar ada pertanyaan tak pelajar sekarang? Ada tak? Tak ada, okey, tak ada. Okey, kita stop kejap, record sebab saya nak pergi pada topik 2. Okey, jap. Yang video ni untuk introduction yang tadi, introduction to simulator lah.